nak tunjuk kat hampa semua. 2 tahun lebih kalau soal perlembagaan, perundangan, apa yang dikupaskan oleh Tuan Haji, nampak tu kitab ni. Buku perlembagaan ni sentiasa ada di depan meja. Ini bukan cakap ayat liok, saya pun tak tahulah. Peguam-peguam lain kadang-kadang buat taksiran pun merapu. Ke hulu, ke hilir, ada yang ke lembah, ada yang ke gaung, ikut suka. Macam mana Tuan Haji kata, bacalah. Walaupun Tuan Haji mengupas, tetapi buku perlembagaan sentiasa tak pernah lekang, tak pernah miss. Saya bukan satu hari duk buat. Tiap-tiap minggu kami bersama buku kitab ni ada di depan. Okey Tuan Haji. Ya, saya. Kita lah ni tutup cerita Zaid Ibrahim, Tommy Thomas. Saya yakin anda semua di luar sana faham dan jelas kupasan yang diberikan oleh Tuan Haji. Jadi saya nak balik pula kepada dua lagi. Ya. Apa berlatar belakangkan undang-undang juga. Ya. Speaker Azhar Harun. Betul. Begitu juga dengan ahli Parlimen Pasir Gudang. Ya. Dua-dua background undang-undang. Tapi macam mana Haji cakap tadi itulah. Seorang baca ke, seorang tak baca ke, saya pun tak tahu. Dan ada juga lawyer-lawyer di luar sana pula membuat taksiran berbeza tentang apa yang kenyataan yang dibuat oleh Speaker Dewan Rakyat Azhar Harun pada tak silap saya 5 September. Betul. Mengenai kerusi ahli Parlimen Pekan, sama ada kosong, digantung atau bagaimana. Kemudian ditemplak oleh ahli Parlimen Pasir Gudang yang berlatar belakangkan undang-undang. Dia tak baca buku, Haji. Ya, sebenarnya secara amnya saya agak hormat kepada MP Pasir Gudang yang mempunyai latar belakang undang-undang, sebab selama ini bila saya tengok komen-komen beliau, memang dari segi perundangan perlembagaan tidak lari. Tapi apabila kita bincang topik ni, saya pun tidak dapat tahu kenapa ianya lari daripada asas. Tapi saya akan ceritakan sekejap lagi. Tapi pokoknya di sini bukan pandangan yang saya berikan ni bukannya memihak kepada mana-mana pihak, tapi saya memihak kepada perlembagaan dan perundangan. Nah, isunya adalah apabila Najib Razak disabit dan dijatuhkan hukuman yang besar itu, iaitu 20 tahun penjara dan denda 210 juta ni, dari segi perlembagaan dia mempunyai kesan kepada kerusinya. Tapi soalan lanjut, bilakah kesan itu berkuat kuasa? Itu dua soalan berbeza. Dia mempunyai kesan kerana hukuman itu melangkaui apa yang dinyatakan dalam perlembagaan. Perkara 48, pasal 1, I kecil untuk England. Dah kecil sebab ratu dia dah meninggal. Jadi kecil. Jadi di bawah peruntukan tersebut, kalau hukuman melebihi pada RM2,000 denda maupun 1 tahun penjara, maka kursi itu terkosong. Memang hilang. Tapi bila berkuat kuasa bukan di bawah 481I. Itu kena baca lain pula. Turun sikit, lepas 481 ada 2, ada 3, ada 4. 48 pasal 4 menulis bilakah berkuat kuasanya pengosongan kerusi sampai hilang kerusi. Bila? Di 48 4A, ada A, ada B, ada C. A mengatakan, saya bacalah senang, bukannya Hanif Katri cakap ni perlembagaan cakap. Kata dalam bahasa Inggeris dulu, saya tafsir dalam bahasa Melayu. A mengatakan, the disqualification shall take effect upon the expiry of 14 days from the date on which he was convicted and sentenced. Romanaj 1 dan Romanaj 2. Dalam bahasa mudahnya bermaksud penguatkuasaan disqualification tersebut, pengosongan kerusi itu akan berkuat kuasa di hujung 14 hari selepas sabitan dan hukuman. Bilakah tarikh hukuman sabitan? 23 Ogos. 23 Ogos campur 14 hari adalah 37 Ogos. 37 Ogos bersamaan dengan 6 September. Okey, daripada 6 September kalau tak ada apa-apa berlaku, maka disqualification, kosong kerusi Najib. Tetapi B dia mengatakan, if within the 14 days specified in paragraph A, an appeal or any other court proceeding is brought in respect of such conviction or sentence, or in respect to convicted or proved guilty, as the case may be, the disqualification shall take effect upon the expiry of 14 days from that date. Maksudnya, kalau dalam tempoh 14 hari ni ada rayuan dibuat, seperti mana rayuan dibuat ke Mahkamah Rayuan, seperti mana rayuan dibuat ke Mahkamah Persekutuan, maka 14 hari itu tak berkuat kuasa lagi. Sebab difailkan dalam 14 hari, maka pengosongan kursi itu tak berkuat kuasa sehingga tamatnya
proses berikut. Sehingga tamatnya rayuan tersebut. Rayuan tersebut. Dan di sini 48B dinyatakan bukan rayuan saja. Any other court proceeding. Mana-mana proceeding lain mencabar sabitan atau hukuman. Jadi, semakan yang difailkan adalah suatu proses mahkamah. Walaupun perbicaraan jenayah, rayuan jenayah, sistem keadilan jenayah telah tamat pada 23 Ogos. Tapi proses mahkamah lanjut ada di bawah kaedah 137 Mahkamah Persekutuan yang sudah difailkan oleh Najib Razak melalui peguamnya pada 2 hari bulan September. Seperti mana yang dinyatakan oleh Speaker Azhar Harun melalui kenyataan rasminya pada 5 hari bulan September. Ya. So bila pengampunan will come to that. Semakan difailkan pada 7 atau dimajukan pada Speaker pada 7 hari bulan. Jadi semakan tu adalah di bawah B. Walaupun rayuan dah tamat, ada satu lagi proses. Apa perkataan tadi? Any other court proceeding. Mana-mana proceeding mahkamah yang lain. Lain daripada apa? Lain daripada appeal. Apa itu appeal? Lain daripada rayuan. Mana ada kesangsian? Perlembagaan dah jelas. Jadi semakan difailkan dalam tempoh 14 hari berjaya menggantung pembatalan kerusi Najib. Sampai selesailah semakan tersebut. Now, pengampunan pula di bawah 48(4)C yang berbunyi sama. Kalau dalam tempoh 14 hari tersebut, there is filed a petition for a pardon. Difailkan suatu permohonan untuk pengampunan. Such disqualification, pengosongan tersebut shall take effect immediately, akan berkuat kuasa serta-merta upon the petition being disposed of, selepas petition itu dilupuskan. File dalam 14 hari, tak perlu lupus dalam 14 hari. Lupus kemudian. Pernah ni kita pernah bincang. Betul. Tapi perlu saya jelaskan hari ini sebab ada banyak kekeliruan. Betul. Ada banyak kekeliruan yang ditimbulkan atas dasar politik, retorika politik, bukan perundangan ataupun perlembagaan yang lebih penting. Nah, ini saya tidak boleh terima sebagai seorang pengamal undang-undang rakyat Malaysia. Macam saya cakap tadi, baca sumber utama dulu adalah perlembagaan. Baca dah jelas B dan C dia. Di sini speaker Azhar Harun dengan tepat memaklumkan peruntukan perlembagaan. Ini pun saya nyatakan. Bukannya Azhar Harun membuat keputusan dia. Dia tidak berhak membuat keputusan berkaitan peruntukan perlembagaan. Dia maklumkan kesan peruntukan perlembagaan untuk rakyat faham. Sebab apa tahu? Sebab apabila kerusi kosong, prosesnya adalah ianya dimaklumkan kepada speaker untuk speaker mengumumkan pengosongan kursi. Jadi pihak yang akan mengumumkan kursi kosong atau tidak adalah speaker. Kemudian baru SPR kosongkan kursi dan kalau perlu adakan PRK. Kalau masih perlu adakan, baru adakan PRK. Macam sekarang ni kalau kursi pekan kosong pun memang tidak ada keperluan sebab dah tinggal kurang pada 2 tahun di bawah peruntukan perlembagaan juga. So, speaker yang kena bagi tahu. Seorang akan tanya speaker, dah kosong belum Najib? So dia bagi tahu. Saya dah dapat surat daripada peguam, dah sahkan pun ada permohonan pengampunan difailkan. Maka menurut peruntukan perkara 48 pasal 4C, saya tidak boleh kosongkan sehingga dilupuskan oleh lembaga pengampunan. Saya pun tidak berkuasa untuk pengampunan sebab itu kuasa budi bicara mutlak agung. Bagi mereka putuskan, kemudian baru terkosong atau tidak. 2 hari selepas itu, dia dimaklumkan oleh peguam Najib bahawa mereka telah failkan semakan. So sekali lagi dia keluarkan kenyataan dengan tepat pada 8 hari bulan September mengatakan bahawa menurut peruntukan 48 pasal 4B pula memandangkan prosiding semakan, iaitu satu lagi prosiding lain mahkamah telah difailkan, maka dalam keadaan yang sama tidak boleh dikosongkan sehingga dilupuskan. Jadi kursi Najib dirumuskan tidak boleh dikosongkan sehingga selesai pengampunan dan semakan. Itu bukan keputusan speaker. Itu adalah peruntukan perlembagaan. Ramai yang mengatakan speaker salah tafsir. Betul. Ini bukan soal speaker salah tafsir. Ini dia membaca apa yang ada dalam perlembagaan. Kadang-kadang kita kena terima hakikat. Kalau ada rakyat yang tak puas hati dengan peruntukan perlembagaan ini, maka satu-satunya cara adalah untuk meminda perlembagaan.
Bukan untuk minta speaker atau sesiapa sahaja menyelewengkan perlembagaan. Itu tak boleh. Dan di sini minta maaf kepada MP Pasir Gudang, Hassan Abdul Karim, yang saya hormati. Beliau merujuk kepada 481E. Kalau dibaca rencananya dalam Malaysia kini pada 8 September, saya telah baca, dia cuma rujuk kepada 481E dan dia betul. 481E mengatakan kerusi terkosong kalau hukuman lebih pada jumlah ni dan sebagainya. Tetapi bilakah kuat kuasa? Itu di perkara 48 fasal 4. Itu tidak dirujuk dalam rencana beliau. Saya tidak akan katakan dia baca tak baca. I don't want to go into that. I just want to go on the fact that kritikan MP Pasir Gudang terhadap speaker berkaitan isu ni salah. Speaker memang betul dan tepat, bukan sebab speaker yang buat keputusan, dalam beliau mengambil kira dan memakai terima peruntukan perlembagaan. Jadi ini bukan keputusan speaker betul atau salah. Speaker tak berhak membuat keputusan. Dia cuma boleh memakai terima peruntukan perlembagaan. Dia tak boleh ubah ikut suka dia. Ada masa bila speaker membuat perkara yang dalam pandangan kita budi bicara yang diperlukan daripadanya tidak dilaksanakan dengan betul, kita komen. Kita bagi pandangan kita. Tapi pada masa yang sama, bila mereka ataupun bila speaker membuat keputusan yang betul, kita wajib menyokong. Wajib menyatakan itu adalah betul. Barulah kita sampai ke satu tahap di mana kita mempunyai kematangan tadbir urus yang sihat. Yang betul tetap betul, yang salah adalah salah. Jadi di sini bagi saya, kalau ada yang mengatakan mereka mempunyai pendapat berbeza, saya minta maaf, tidak ada ruang untuk pendapat. Ini adalah peruntukan perlembagaan. Pendapat adalah bila ada ruang untuk memberi takrif yang berbeza. Sila baca sama dalam bahasa Inggerisnya ataupun bahasa Melayunya. Walaupun ada isu tentang sama ada perlembagaan bahasa Melayu dalam versi bahasa Melayu sudah sah atau tidak, itu akan dibangkitkan dalam satu kes lain yang saya terlibat, jadi saya tidak akan hujahkan di sini, bukan akan menjelaskan di sini. Tunggulah kes tersebut. Bacalah bahasa mana. Mungkin ada juga pihak telah menterjemahkan perlembagaan ini dalam bahasa-bahasa lain. Bacalah, semestinya menyatakan perkara yang sama, iaitu walaupun kerusi menjadi kosong dengan hukuman seperti yang dikenakan kepada Najib, tarikh kuat kuasanya tergantung sehingga luput proses-proses tersebut. Itu tak boleh buat apa. Nak buat boleh, kena pergi parlimen, pindah perlembagaan. 2/3 majoriti. 2/3 kena pindah. Baru boleh. Selagi itu kita cakap kosong je.